Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semua pelajar-pelajar, anak-anak semua sihat walafiat. Kita bertemu lagi PDPR kita bagi subjek sirah tahun 5 dengan tajuk baru iaitu penentuan khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagi pelajaran lepas kita telah belajar tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu baginda wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Okey, hari Isnin pada waktu duha ketika berusia 63 tahun. Dan baginda tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa pengganti baginda. Oleh itu hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk penentuan khalifah. Apakah maksud khalifah? Okay, khalifah ialah gelaran yang diberi untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Itu adalah pengertian khalifah. Seterusnya kita akan belajar tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Apakah maksud Khulafa Ar-Rasyidin? Gelaran ketua negara Islam yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah maksud Khulafa Ar-Rasyidin. Okay, seterusnya kita lihat tajuk pelantikan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Itu adalah Saidina Abu Bakar adalah khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah. Okay, sebelum itu marilah kita mengenal siapakah Saidina Abu Bakar ini, iaitu biodata Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, nama asal Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Okey, ayahanda beliau bernama Abu Quhafah bin Amir bin panjanglah nama dia tu, nama orang Arab zaman dulu. Okey, beliau berketurunan bangsawan Quraisy. Dikenali Abu Bakar As-Siddiq setelah beriman kepada Allah, iaitu setelah memeluk agama Islam. Dilahirkan pada tahun kedua bersamaan tahun gajah dan bersahabat dengan Rasulullah sejak dari kecil lagi. Okey, beliau bekerja sebagai peniaga dan usahawan yang berjaya pada ketika itu. Okey, seterusnya selepas beliau beriman kepada Allah, beliau menumpukan usaha kepada dakwah Islam. Beliau merupakan orang lelaki dewasa yang mula-mula memeluk agama Islam dan dilantik sebagai khalifah pertama dalam Islam. Okey, Saidina Abu Bakar memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan dan meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun dan disemadikan bersebelahan dengan makam Nabi. Itu adalah sedikit tentang Saidina Abu Bakar. Seterusnya kita belajar, kita mengetahui tentang peribadi, sifat, perangai Saidina Abu Bakar. Okey, yang pertama, beliau memiliki akhlak yang mulia dan berbudi luhur, tidak pernah minum arak, berhemah tinggi dan bijak, cekal hati dan pemaaf, suka merendah diri, bersikap dermawan dan suka berbuat kebajikan. Beliau juga merupakan seorang yang berani dan tegas serta amanah dan jujur. Walaupun beliau adalah seorang usahawan yang berjaya, anak daripada bangsawan, tetapi beliau bersikap dermawan dan suka berbuat kebaikan dan sangat merendah diri. Itu adalah peribadi Saidina Abu Bakar. Okey, seterusnya kita lihat kronologi pelantikan khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Okey, anak-anak semua boleh lihat di buku teks muka surat 46 dan 47 untuk pelantikan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah. Okey, selepas kewafatan Rasulullah, okey, 3 kumpulan utama iaitu kaum Muhajirin, Ansar dan Bani Hashim masing-masing berpendapat bahawa orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin ialah daripada kaum mereka masing-masing. Okey, kaum Muhajirin mempunyai 3 tokoh utama iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah. Kaum Ansar menjelaskan bahawa mereka juga mempunyai 3 calon daripada mereka yang layak menggantikan Rasulullah iaitu Sa'id bin Ubadah, Habab bin Al-Munzir dan Bashir bin Sa'id. Okey, Bani Hashim menegaskan bahawa Saidina Ali Abi Talib merupakan orang yang paling layak menjadi khalifah. Jadi setiap kaum mempunyai calon masing-masing untuk menggantikan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ketika jenazah Nabi Muhammad diuruskan oleh ahli keluarga dan para sahabat, berlaku pertelingkahan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi, ketika itu puak kaum Ansar telah berkumpul di satu balai yang dinamakan di Balai Bani Sa'idah untuk melantik dan bermesyuarat dan melantik Sa'id bin Ubadah sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Jadi mesyuarat ini diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar dan Abu Ubaidah, dan mereka pergi ke balai dan bermesyuarat dengan ketua Ansar iaitu Sa'id dan dua orang lagi iaitu Habab dan Bashir. Keadaan menjadi tegang seketika apabila masing-masing berkeras untuk melantik wakil daripada kaum masing-masing sebagai khalifah. Jadi selepas itu, salah seorang, Abu Ubaidah mencadangkan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah kepada umat Islam dan dipersetujui oleh Saidina Umar. Kemudian semua yang hadir bersetuju dengan cadangan tersebut dan melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah serta membuat perjanjian iaitu Bai'atul Saqifah. Selepas itu mereka berbai'ah kali kedua di masjid bersama dengan orang ramai dan dinamakan sebagai Bai'ah Al-Kubra. Saidina Ali bin Abi Talib tidak bersetuju dengan pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama kerana ketika keputusan itu dibuat, keluarga Rasulullah iaitu Bani Hashim tidak diajak berunding. Sebab itulah Saidina Ali bin Abi Talib lambat berbai'ah dengan Saidina Abu Bakar, yakni 6 bulan selepas peristiwa di Balai Bani Sa'idah itu. Selepas beliau dilantik sebagai khalifah pertama Islam, beliau memberikan satu ucapan, iaitu, "Wahai manusia, aku telah dilantik sebagai pemimpin kepada kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berlaku baik dan urusanku, sokonglah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka betulkanlah aku. Jujur adalah satu amanah dan dusta adalah satu khianat. Orang kuat di antara kamu adalah lemah, sehingga hak orang lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di antara kamu pada aku adalah kuat, sebab akan ku ambil haknya itu daripada orang kuat, insya-Allah. Janganlah kamu menghentikan jihad. Kamu tidak ditimpa kehinaan. Taatlah kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, janganlah ikut aku lagi. Berdirilah kamu untuk menunaikan solat, semoga Allah merahmati kamu." Itu adalah ucapan pertama Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Seterusnya kita lihat jasa-jasa Saidina Abu Bakar sepanjang beliau menjadi khalifah pertama itu. Saidina Abu Bakar seorang khalifah yang berjaya meneruskan perjuangan yang telah diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjalankan pemerintahan dengan adil, sentiasa mengutamakan kepentingan agama, masyarakat dan negara daripada kepentingan peribadi. Antara jasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq ialah yang pertama, memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Kedua, mengembangkan syiar Islam ke negeri Parsi dan Rum. Mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah. Berjaya mengekalkan keimanan umat Islam yang dibina oleh Rasulullah. Berjaya memerangi dan menghapuskan golongan orang yang mengaku menjadi Nabi serta berusaha mengumpulkan Al-Quran. Itu adalah antara jasa-jasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, last kali kita akan belajar pengajaran yang kita dapat daripada tajuk pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Islam. Yang pertama, kita hendaklah mencontohi akhlak Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mengutamakan agama Islam dari perkara lain. Yang keempat, patuh dan taat kepada hukum-hukum Allah. Dan yang kelima, hargailah pengorbanan dan perjuangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, berakhirnya pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap semua dapat mengambil iktibar dan mendapat pengetahuan yang
baik daripada pelajaran hari ini. Okey, Ustazah mengucapkan terima kasih pada semua kerana berjaya menghabiskan video pada hari ini. Dan Ustazah harap semua dapat menyalin nota dan mengambil isi-isi penting sebagai panduan dan pedoman dalam hidup kita. Okay, Alhamdulillah. Ustazah mengucapkan terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.